Apabila kita belajar Alkitab dan beriman, kita tidak mahu hanya mempelajari teori. Bukankah kita mahu memperoleh pemahaman yang betul tentang keselamatan? Pada zaman Bapa, Tuhan menggunakan nama Yehovah, dan pada zaman Anak, Dia menggunakan nama Yesus. Pada zaman Roh Kudus, Dia datang ke bumi ini dengan nama baru, yaitu Kristus An-Sang-Hong. Dan harus membina apa? Telah diramalkan bahwa Dia akan membina semula Sion. Ini harus dipenuhi. Kerana sudah tertulis Tuhan akan membina Sion, Sion pasti akan dibina. Mari kita lihat ramalan tentang penubuhan Sion. Buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Pada akhir zaman, ada tempat di mana ramai orang pergi. Ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Bilakah ini akan berlaku? Pada akhir zaman. Siapakah yang akan mengajar kita? Tuhan. Di gunung mana? Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tertulis bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan mengajar kita hukumnya di gunung Tuhan, yaitu gunung Sion. Sion ialah tempat rohani yang ditubuhkan melalui perayaan. Kalau begitu, gereja manakah yang menyambut perayaan Tuhan? Kita perlu pastikan hal ini terlebih dahulu. Gereja manakah yang menyambut 7 perayaan dalam 3 kali dan hari Sabat perayaan mingguan? Persatuan Misi Dunia Gereja Tuhan. Walaupun banyak Kristus palsu dan nabi palsu muncul di seluruh dunia, apa yang diramalkan Tuhan dalam Alkitab tidak pernah gagal. Adakah terdapat sesiapa yang menubuhkan Sion dengan hari Sabat dan Paskah? Jika Dia ialah Tuhan, apakah yang harus Dia lakukan? Dia harus membina Sion. Tuhanlah yang membina Sion. Untuk menubuhkan Sion, Dia harus membawa kebenaran tentang perayaan Perjanjian Baru, bukan? Bilakah Dia harus muncul? Dia harus muncul pada akhir zaman. Dalam buku Matius bab 24, menurut perumpamaan pokok ara, siapakah akan muncul? Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Pada tahun 1948, pintu Injil harus dibuka dan pada masa itu, Kristus yang datang buat kali kedua harus berumur 30 tahun menurut ramalan. Untuk berbuat demikian, bilakah Dia harus datang ke bumi ini? Untuk Dia berumur 30 tahun pada tahun 1948, Dia harus dilahirkan pada tahun 1918. Kita harus memeriksa semua ramalan ini dengan teliti satu persatu. Siapakah Dia yang mengajar kita kebenaran Paskah Perjanjian Baru? Siapakah Dia yang memulihkan kebenaran hari Sabat dan 7 perayaan dalam 3 kali? Kita harus memastikan semua ini melalui ramalan. Siapakah yang memenuhi semua ramalan ini? Tuhan An-Sang-Hong yang menubuhkan Sion.